Hai semua. Hari ini untuk Sains Tingkatan 2, kita akan teruskan bab 6, haba, dan subtopiknya 6.2 iaitu penetralan. Okey, sekarang kita boleh lihat ulang kaji kembali tentang asid dan alkali. Di sini bagi pH 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Okey, bagi pH 6, 5, 4, 3, 2 dan 1 ini adalah bersifat keasidan iaitu asid. Semakin ke arah pH 1 iaitu menurun bacaan pH-nya, maka keasidan adalah semakin bertambah. Keasidan juga semakin tinggi. Bagi 7 ia adalah bersifat neutral. Dan bagi 8 sehingga 14 pH ini menunjukkan peningkatan, maka kealkalian juga bertambah dan meningkat. Jadi, apakah yang akan terjadi jika asid ini yang bersifat masam, pH-nya rendah, apabila kita campurkan dengan alkali yang bersifat pahit dan pH yang tinggi. Jadi, persoalannya di sini, apakah yang akan terjadi? Apabila asid ditambah dengan alkali, kita campurkan kedua-duanya, hasilnya kita akan dapati garam akan terhasil dan air juga akan terhasil. Jadi ini adalah persamaan kimia bagi proses yang kita sebut sebagai tindak balas peneutralan. Yang mana kita anggap apabila asid ditambah dengan alkali, maka pH ini akan menghampiri neutral iaitu pH 7. Jadi kaedah untuk tindak balas peneutralan ini berlaku ialah kaedah pentitratan yang kita akan belajar sebentar nanti. Okey, mudah saja. Okey, baiklah kita lihat dulu apakah dia tindak balas peneutralan. Ini adalah sebahagian daripada 3 persamaan kimia bagi proses peneutralan yang masih tidak lengkap lagi. Dan kita akan belajar bagaimanakah untuk melengkapkan persamaan kimia ini. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat 3 persamaan kimia bagi proses peneutralan yang masih belum dilengkapkan. Jadi hari ini kita akan belajar apakah hasil daripada kaedah tindak balas peneutralan ini. Okey, kita mulakan dengan yang pertama sekali iaitu asid hidroklorik ditambah dengan kalsium hidroksida. Okey, so hasilnya ini apabila ditambah asid ditambah dengan alkali, jadi hasilnya akan terbentuk ialah garam. Jadi garam apakah yang akan terbentuk? Okey, mudah saja. Kita mulakan dengan ambil kalsium ini iaitu nama bagi alkali dan kita tuliskan di sini kalsium. Dan kita lihat di sini pula bagi asid iaitu hidroklorik. Okey, jadi kita ambil saja di hujung ini, klorik akan menjadi klorida. Okey, mudah. Jadi hasilnya ialah kalsium klorida ditambahkan dengan air. Mudah saja. Okey, kita tengok pula persamaan kimia yang kedua iaitu asid sulfurik tambah natrium hidroksida. Jadi seperti mana yang kita dah belajar tadi, kita ambil saja yang pertama ini natrium dan kita lihat asid dekat sini kalau sulfurik, so dia akan menjadi sulfida. Klorik, klorida, sulfurik, sulfida. Jadi hasilnya ialah natrium sulfida. Garam tambah air. Kita lihat pula persamaan yang ketiga iaitu kalium.
kalium dan yang kita tambah dengan asid nitrik. Dan asid nitrik ini kita ambil nitriknya, kita ubah menjadi nitrat. Jadi hasilnya ialah kalium nitrat. Okey, mudah saja ya. Cikgu ulang sekali lagi. Hidroklorik, jika asid hidroklorik yang digunakan, jadi akhirnya kita kena tambah klorida. Jika asid sulfurik yang digunakan dicampur dengan alkali, maka kita gunakan natrium sulfida. Jika asid nitrik yang digunakan, maka hasil akhir iaitu garam yang terhasil ialah kalium nitrat, klorida, sulfida dan nitrat. Dan hasilnya ialah air juga terhasil. Jadi seperti mana yang kita dah belajar sebentar tadi, ini dia yang kita dah belajar tadi, asid tambah alkali menghasilkan, mesti ada anak panah ya, garam tambah air. Jadi di sini pun sama, asid kita tambahkan dengan alkali. Ini contoh-contoh alkali, ini contoh-contoh asid. Jadi asid tambah dengan alkali dan anak panah mesti ada untuk persamaan kimia. Hasilnya ialah garam. Dan ini adalah contoh-contoh garam, hasil daripada penetralian dan juga air. Mudah saja. Baik, seterusnya mari kita lihat contoh kaedah pentitratan. Okey, bagi melakukan proses tindak balas penetralian ini, maka kaedah yang kerap kali digunakan ialah kaedah pentitratan. Okey, kita lihat sama-sama macam manakah kaedah ini dilakukan untuk penetralian. Okey, hasil campuran asid dan alkali. Okey, tujuannya ialah mengkaji tindak balas penetralian antara asid hidroklorik. Ini adalah asid yang digunakan bagi eksperimen kali ini. Sebenarnya boleh guna asid yang lain juga. Dengan larutan natrium hidroksida, sama juga seperti tadi, kita boleh gunakan larutan alkali yang lain iaitu kalsium hidroksida, kalium hidroksida, dan ini adalah alkali. Jadi kita tambahkan asid dan alkali, kita campurkan. Okey, kita nak lihat apakah yang akan berlaku. Jadi bahan yang kita akan gunakan adalah phenolphthalein, asid hidroklorik 0.5 mol iaitu asid hidroklorik cair, dan juga larutan natrium hidroksida 0.5 mol yang cair juga bagi alkali. Okey, prosedurnya yang pertama ialah, kita lihat ini adalah gambar wajah set radas untuk kaedah pentitratan ini. Jadi 30 ml asid hidroklorik ini diisi di dalam biuret. Jadi ini adalah biuretnya. Okey, jadi di dalam biuret ini kita isikan asid hidroklorik. Okey, jadi kita letakkan dan kita dapatkan bacaan awal biuret yang dicatatkan. Kita catatkan ya. Okey, kemudian yang kedua, 25 ml natrium hidroksida dimasukkan ke dalam kelalang kun ini dengan menggunakan pipet. Jadi ini adalah larutan natrium hidroksida alkali. Di atas asid, di bawah ini adalah alkali. Okey, seterusnya kita tambahkan, kita titiskan phenolphthalein ke dalam kelalang kon. Kita masukkan 3 titis sahaja sehinggalah larutan natrium hidroksida ini berubah warna menjadi warna merah jambu. Okey, untuk ulang kaji ya. Di sini adalah tentang phenolphthalein. Bagaimanakah warna phenolphthalein di dalam asid? Okey, di sini acidic ni adalah asid. Di tengah ini neutral 7, pH 7, dan yang berwarna merah jambu ini adalah alkali. Jadi kita dapat lihat di sini ya, bagi asid tiada warna.
Phenolphthalein itu tidak berwarna. Bagi neutral juga iaitu 7, phenolphthalein juga tiada warna. Tetapi bagi alkali, phenolphthalein akan berwarna merah jambu iaitu pink. Okey. Jadi ini adalah untuk ulang kaji balik ya. Kalau alkali berwarna merah jambu. Jadi apabila phenolphthalein ini tadi kita titiskan ke dalam natrium hidroksida, maka larutan alkali ini akan berwarna merah jambu. Jadi kemudian kita titiskan pula asid hidroklorik di atas ini. Asid hidroklorik ini perlahan-lahan ke kelalangkun, iaitu dalam setitik demi setitik. Okey, setitik, tik. Okey, beberapa titik. Disebabkan itu juga proses ini kita sebut sebagai pentitratan. Nak mudah ingat. Okey, jadi hentikan titisan asid ini apabila natrium hidroksida yang berwarna merah jambu pada asalnya setelah ditambahkan dengan phenolphthalein berubah warna menjadi tidak berwarna. Jadi apabila menjadi tidak berwarna, maka kita hentikan penitisan asid hidroklorik ini. Dan seterusnya, apa yang perlu kita buat ya, ialah kita ambilkan bacaan awal biuret seperti mana awal tadi, dan kita ambilkan bacaan akhir biuret setelah larutan alkali ini berubah warna daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Jadi kita ambil bacaan akhir pada biuret tersebut. Okey, jadi akhirnya setelah kita dapatkan bacaan awal dan bacaan akhir untuk isi padu asid hidroklorik yang digunakan, maka jadi bacaan awal biuret kita ambil setelah kita isikan asid hidroklorik ke dalam biuret, manakala bacaan akhir biuret pula kita ambil setelah larutan natrium hidroksida dan phenolphthalein ini berubah warna menjadi tidak berwarna, maka kita hentikan asid hidroklorik titisannya ke dalam kelalangkun dan kita ambilkan bacaan akhir asid hidroklorik yang masih tinggal, yang masih berbaki di dalam biuret. Okey, jadi bagi mendapatkan isi padu asid hidroklorik yang digunakan untuk meneutralkan larutan natrium hidroksida iaitu larutan alkali tadi, jadi bacaan awal biuret tadi kita tolakkan dengan bacaan akhir. Jadi itulah dia isi padu asid hidroklorik yang dapat meneutralkan larutan alkali. Okey, dan inilah kita sebut sebagai proses kaedah pentitratan. Awak ini. Tapi tengok masa dia. Ni. Okey. Okey. Dia ada buku-buku ni. Betul-betul macam ni. Untuk tu. Arik, cepat. Dah. Dah, mana? Ada atas sikit. Okey. Dah. Dah lah yang goyang. Kemudian, okey, kita akan hasil campuran asid hidroklorik dan natrium hidroksida tadi, hasil campuran asid dan juga alkali tadi yang telah dicampurkan ke dalam kelalangkun, kita tuangkan ke dalam piring penyejat. Ini adalah piring penyejat dan kita panaskan sehinggalah ini yang terhasil.
iaitu kita panggil sebagai garam. Setelah kita sejat dia, dan hasil daripada pendidihan tadi, penyejatan tadi, yang akan terkeluar dan akan naik ke atas adalah air. Okey, jadi garam ini adalah hasil daripada alkali dan asid yang telah dicampurkan. Okey, jadi apakah persamaan kimia bagi proses itu tadi? Proses yang mana asid hidroklorik ditambahkan dengan natrium hidroksida sehingga membentuk garam ini, dan ini adalah persamaan kimianya. Okey, mari kita buat sama-sama. Apakah persamaan kimia bagi proses peneutralan yang kita telah pun buat tadi dalam kaedah pentitipatan? Okey, kita mulakan tadi ya. Okey, di sini kalau kita lihat balik, kita gunakan asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida. Okey, jadi di sini pun kita tulis ya. Jadi kat sini persamaannya ialah asid hidroklorik ditambah dengan larutan natrium hidroksida tambah, dan hasilnya ialah, kalau kita lihat di sini ya, natrium dan juga klorik. So klorik ni kita ambil dan dia bertukar menjadi klorida. Okey, kena hujung dia mesti dada kan. Okey, jadi garam yang betul adalah natrium klorida ditambahkan dengan air. Jadi ini adalah persamaan kimia yang lengkap bagi eksperimen yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Asid hidroklorik tambah natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air, dan ini kita sebut sebagai garam. Jadi garam yang kita tunjukkan tadi ini adalah natrium klorida. Okey, kesimpulan yang kita dapat simpulkan di sini ialah asid akan meneutralkan alkali yang asalnya daripada warna merah jambu bercampur dengan phenolphthalein berubah menjadi tidak berwarna alkali untuk menghasilkan garam dan air. Dah siap bagi kesimpulan eksperimen tadi. Okey, sekarang ni kita akan teruskan membincang tentang aplikasi peneutralan yang kita boleh gunakan di dalam kehidupan harian kita dan juga sebagai salah satu kegunaan bagi industri ataupun perubatan. Okey, kita lihat satu persatu ya. Untuk aplikasi peneutralan yang pertama ialah ini gambarnya, iaitu gigi. Gigi yang mempunyai bakteria di sekitarnya. Okey, bakteria pada gigi itu akan menghasilkan asid yang kita selalu sebut sebagai asid plak pada gigi. Okey, dan ini adalah bersifat asid. Jadi ubat gigi yang bahannya beralkali, okey, cikgu tulis alkali. Okey, jadi ubat gigi yang ada bahan alkali ini dapat meneutralkan asid yang ada pada gigi. Jadi akhirnya kalau kita gosok gigi, jadi persekitaran mulut dan gigi yang berasid, yang mana asid ini dapat mengakis gigi anda sehingga berlubang, dapat dikurangkan dengan peneutralan alkali daripada ubat gigi. Jadi kena gosok gigi. Okey, yang kedua ialah pembersih muka. Selepas gosok gigi kita selalu cuci muka kan. So pembersih muka biasanya akan bagi pembersih muka ianya bersifat alkali. Okey, so tetapi ini menyebabkan kulit muka kita akan kering. Jadi penyegar ataupun toner sepatutnya kita pakai selepas mencuci muka ya. Kerana penyegar dan toner ini bersifat asid. Jadi toner ini dapat mengalkalikan bersih muka yang kita gunakan. Okey, so kulit muka kita akan lebih menghampiri neutral. Okey, seterusnya adalah shampoo. Okey, shampoo pula adalah sedikit shampoo adalah bersifat alkali. Kerana rambut kita secara semula jadinya bersifat sedikit asid.
Jadi, selepas kita shampoo rambut, biasanya kita perlu memakai hair conditioner, iaitu kita sebut juga sebagai terapi rambut yang bersifat asid, yang mana dia dapat menetralkan balik sisa-sisa shampoo yang telah kita gunakan sebelum tadi. Jadi, rambut kita akan bersifat asal iaitu sedikit asid. Oh no. Jadi, rambut kita akan neutral, menghampiri neutral setelah kita menggunakan perapi rambut. Okey, seterusnya aplikasinya ialah ini sebut deterjen pakaian, iaitu sebut basuh baju. Okey, bersifat jadi sebut deterjen pakaian biasanya bersifat alkali, yang mana pH pakaian adalah bertambahlah, iaitu cikgu tulis tinggi kerana bersifat alkali. Jadi pelembut fabrik ini softener, jadi bersifat sedikit asid supaya kita dapat menetralkan balik alkali. Sebabkan itu pakaian kita akan lebih lembut. Okey, seterusnya ialah hujan asid. Biasanya menyebabkan tanah kita bersifat asid juga. Dan tanah yang berasid ini adalah kurang subur dan tidak sesuai untuk kita bertani, bercocok tanam. Jadi, kita perlu menaburkan ataupun menambahkan kapur mati yang bersifat alkali. Jadi, kapur mati yang bersifat alkali ini dapat menetralkan kembali pH tanah untuk bertani dan dapat mengurangkan keasidan. Jadi, apabila kurang asid, tanah itu lebih subur. Okey, seterusnya adalah hasil buangan industri daripada kilang seperti ini. Okey, biasanya mesti bersifat asid, yang mana hasil daripada hasil buangan industri ni selain daripada air ataupun bahan-kumbahan, ia juga menghasilkan asap, dan asap inilah yang menghasilkan hujan asid dan menyebabkan tanah menjadi asid. Okey, jadi hasil buangan juga bersifat asid dan perlu dirawat dengan menggunakan alkali, bahan yang beralkali tinggi supaya dapat menetralkan dahulu sisa buangan tersebut sebelum dilepaskan ke sungai. Okey, yang seterusnya ialah sakit perut. Kadang-kadang kita tak makan menyebabkan kita sakit gastrik kerana berlebihan asid yang dikeluarkan, asid jus gester di dalam perut kita. Jadi persekitaran perut kita akan mengalami keasidan yang berlebihan dan tinggi. Jadi ini menyebabkan perut kita sakit dan boleh menyebabkan ulcer jika berterusan. Jadi ubat magnesium hidroksida yang biasanya berwarna putih tu, okey, bersifat alkali. Jadi ubat yang bersifat alkali ini dapat menetralkan kembali asid di dalam perut anda dan oleh itu dapat menyelamatkan perut kita daripada kepedihan akibat asid yang bersifat mengakis. Okey, seterusnya ialah sengatan lebah. Sengatan lebah adalah bersifat asid kerana lebah akan mengeluarkan asid dan memasukkannya ke dalam tempat yang disengat. Okay, jadi kita perlu sapukan dengan lotion calamine, biasanya yang bersifat alkali untuk menetralkan keasidan yang ada hasil daripada sengatan lebah. Dan aplikasi yang terakhir untuk kita bincangkan hari ini ialah sabun. Okey, urea yang dihasilkan oleh peluh adalah bersifat asid. Okey, ini adalah hasil kumuhan kita, dan sabun yang bersifat alkali ini patutnya digunakan untuk menetralkan asid yang dihasil daripada perpeluhan kita. Jadi ini adalah contoh-contoh aplikasi penetralan yang dapat cikgu kongsikan bersama-sama dengan anda pada hari ini. Ada banyak lagi sebenarnya aplikasi penetralan ini. Jadi apa kata jika anda ada idea dan contoh-contoh lain, sila kongsikan dan share di ruangan komen di bawah. Okey, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi. Bye.